Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak ajar berkenaan dengan masih modul 6 akaun kelab dan persatuan mengenai cara menyediakan akaun perdagangan. Okey, sebelum tu kita akan buat sesi PDPC ni bersama dengan soalan yang cikgu ambil daripada buku teks. Contoh 4, penyediaan akaun perdagangan kelab dan persatuan. Kita baca soalan. Kelab badminton Taman Bukit Katil Kenari, Air mengusahakan kafe cyber yang menjual minuman. Maklumat berkaitan dengan kafe cyber adalah seperti berikut. Cikgu cari pointer. Okey. Dalam soalan ini, dia bagi beberapa maklumat. Yang pertama adalah berkenaan dengan baki-baki. Yang pertama, inventory minuman. Yang kedua, ABT. Dan yang ketiga, ABB. Dia ada bagi baki awal dan baki akhir. Kemudian dia ada bagi maklumat berkenaan dengan akaun penerimaan dan pembayaran. Seperti mana yang cikgu beritahu sebelum ni, akaun penerimaan dan pembayaran adalah sama seperti mana buku tunai kalau dalam perniagaan yang lain. Tapi dalam kelab dan persatuan, kita tak boleh guna buku tunai, kita tak boleh guna istilah buku tunai. Kita akan guna istilah akaun penerimaan dan pembayaran disebabkan kelab dan persatuan adalah bukannya entiti yang mencari keuntungan. Ya. Okey, di sebelah kita ada baki, di sebelah debit 3,200 dan senarai penerimaan. Kemudian di sebelah kredit, senarai pembayaran. Dia suruh kamu sediakan akaun perdagangan kelab badminton Taman Bukit Katil Kenari bagi tahun berakhir 31 Disember 2017. Okey, langkah-langkah untuk kita membuat akaun perdagangan kelab dan persatuan ini adalah yang pertama. Langkah yang pertama ialah kamu kena cari dahulu jumlah jualan. Cari jumlah jualan. Langkah yang kedua adalah cari jumlah belian. Dan langkah yang ketiga adalah menyediakan akaun perdagangan kelab dan persatuan. Okey. Cikgu akan tunjukkan langkah yang pertama dahulu, iaitu macam mana kita nak cari jumlah jualan. Untuk kita masukkan jumlah jualan ini ke dalam akaun perdagangan yang kita akan sediakan sekejap lagi. Okey, caranya adalah kita menggunakan akaun kawalan belum terima. Cikgu dah sediakan format dia di sebelah ni, ABT. Dan langkah yang kedua adalah untuk kita mencari jumlah belian. Kita akan cari menggunakan AKBB. Tetapi sebenarnya kalau kita buat AKBT dan AKBB ni, kita hanya akan dapat jualan. Kalau untuk AKBT, kita hanya akan dapat jualan kredit atau jualan hutang. Kemudian kita akan tambah dengan jualan tunai yang berada dalam akaun penerimaan sebanyak 3,000 ini untuk kita dapatkan jumlah jualan. Begitu juga dengan akaun kawalan belum bayar. Kita akan cari dahulu belian kredit atau belian hutang, dan kita akan tambahkan dengan belian tunai 4,000 yang ada dalam akaun penerimaan dan pembayaran untuk kita dapatkan jumlah belian. Kemudian setelah itu barulah kita menyediakan akaun perdagangan secara lengkap. Okey, sekarang ni kita akan siapkan dahulu ataupun kita cari dahulu jumlah jualan. Cikgu padam dulu yang ini. Okey, untuk akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar, format dia tak selengkap yang seperti mana soalan akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar yang dia soalannya sendiri. Tetapi dalam soalan ini, dia hanya ringkas sahaja. Jadi, akaun kawalan belum terima adalah baki BB-nya berada di sebelah debit.
sebab dia adalah aset. Begitu juga dengan akaun kawalan belum bayar, ya. Dia berada di sebelah kredit baki BB-nya disebabkan adalah dia liability. Okay, kita masukkan baki BB di sini. Dan HB-nya akan jadi bersilang. Okey, kita masukkan dahulu baki BB untuk AKBT dan baki BB untuk AKBB. Okey, kita akan ambil di sini akaun belum terima baki awal 1890 dan akaun belum bayar 1950. Satu 890 1950. Kemudian baki HB untuk akaun belum terima adalah di sini dan baki HB untuk akaun belum bayar berada di sini. Okey. Setelah kita dah masukkan baki BB-nya, kita akan masukkan bank ke dalam AKBT dan AKBB. Bagaimana kita nak dapatkan butiran ataupun amount bank dalam AKBT dan AKBB? Kita akan rujuk dalam akaun penerimaan dan pembayaran berdasarkan soalan. Okey. Caranya adalah kita tengok dekat akaun penerimaan dan pembayaran, di sebelah debit penerimaan kita akan cari butiran yang menyatakan akaun belum terima. Akaun belum terima 12,300 dinyatakan di dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Jadi butiran ini akan bersilang masuk dalam AKBT berada di sebelah sini dan kita akan tulis bank. Jumlahnya adalah 12,300. Okey. Untuk AKBB pula, kita tengok di sebaliknya, iaitu di bahagian pembayaran. Kita tengok butiran yang ditulis adalah akaun belum bayar dalam akaun penerimaan dan pembayaran dan jumlahnya 8,500. Kita akan tulis bank di sebelah debit AKBB disebabkan fungsinya bersilang, ya. Kalau di sini dia akan pindah ke sini. 8,500. Kemudian kita akan cari berapakah nilai jualan untuk AKBT dan nilai belian untuk AKBB, ya. Jualan kredit dan belian kredit. Okay, kita kena tutup dahulu akaun ini untuk cari nilai pengimbang. Okey, tambahkan 01441. 410 12,520. Okey, di sini akan jadi jualan kredit. Okey, nilai inilah yang kita akan ambil untuk kita tambah dengan jualan tunai. Kemudian kita tutup pula AKBB untuk kita dapatkan belian kredit. Okey, jumlahkan 10,700 dan kita akan dapat belian kredit di sebelah
kredit AKBB. Nilainya adalah 8,750. Okey, dan ini kita akan tambahkan dengan belian tunai. Okey. Sekarang ni kita akan cari jumlah jualan. Jumlah jualan 12,520 tambah dengan ni, yang ini kita nak cari jumlah jualan. Jualan kredit kita akan tambah dengan jualan tunai untuk dapatkan jumlah jualan. Begitu juga dengan belian kredit, kita akan tambah dengan belian tunai untuk dapat jumlah belian. Okey, sama-sama kita tambah 3,000 sama dengan jumlah jualan 15,520 dan jumlah belian 8,750 tambah dengan 4,000, kita akan dapat 12,750. Okey. Setelah selesai, kita akan buat akaun perdagangan Kelab Badminton Taman Bukit Katil Kenari ni. Cikgu padam dahulu. Sebelah sini. Harap sabar. Okey, cara membuat akaun perdagangan ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan kaedah bentuk T. Yang kedua adalah bentuk penyata. Jadi mana-mana pun boleh. Jadi cikgu sediakan dalam bentuk penyata lebih mudah untuk difahami. Okey, cikgu gariskan dahulu. Okey. Okey, kita akan tulis atas ni adalah akaun perdagangan. Tulis tajuknya macam biasa. Okey, berdasarkan soalan RM. Okey, seperti mana kamu buat penyata pendapatan? Kita akan mula dengan jualan. Okey, tadi kita dah cari jumlah jualan. Kita akan masukkan jumlah jualan 15,520. Kemudian kita akan, dia simple je. Dalam akaun perdagangan, dalam Kelab dan Persatuan ni tak sesusah dalam penyata pendapatan milikan tunggal, ya. Jadi dia simple saja. Kemudian terus kepada kos jualan. Okey, nak cari kos jualan mula dengan inventory awal. Okey, inventory awal kita ambil di mana? Berkaitan dengan inventory minuman, ya. Sebab kita ni Cafe Cyber dia ada jual minuman. Jadi kita akan beli barang-barang berkaitan dengan minuman, ya. Jadi akan ada inventory awal yang tidak habis pada bulan sebelumnya ataupun tahun sebelumnya. Okey, di mana kita nak cari? Tengok dalam soalan, dia ada nyatakan inventory minuman 2320 dan inventory akhir 3100. Okey, tambah dengan belian. Belian kita dah dapat tadi, jumlah belian 12,750. Okey, kita tolak kita tambah dahulu. Kita akan dapat 15,750
Kemudian kita akan tolak dengan inventory akhir. Tolak dengan inventory akhir 3,100 yang cikgu tunjukkan tadi. Garis. Dan kita akan dapat kos jualan sebanyak 11,970. Kemudian kita kena perhatikan dalam akaun perdagangan kelab dan persatuan ini dia mengusahakan kafe cyber, dan kita akan ada kos-kos lain yang melibatkan kafe cyber. Cuba kita tengok dekat bahagian pembayaran. Lesen perniagaan, apabila kita buka kafe cyber, akan ada lesen perniagaan yang perlu dijelaskan. Dan upah pekerja kafe pun kita akan bayar kepada pekerja-pekerja kafe. Jadi, kedua-dua kos ini akan diserap ke dalam akaun perdagangan. Upah dan lesen. Upah 600, lesen 400. Okey. Jumlah yang kita akan dapat untuk kos jualan adalah 12,970. Dan kita akan dapat untung kafe ataupun rugi kafe berdasarkan yang mana lebih besar, jualan atau kos jualan. Sekiranya jualan melebihi kos jualan, maka kita akan dapat untung. Ya. Kafe. Kalau kita kos jualan kita melebihi jualan, maka kita akan dapat rugi kafe. Jadi di situasi di sini kita akan dapat untung sebanyak 2,550. Okey, sekian sahaja. Cuma sebelum cikgu tamatkan, cikgu recap balik langkah-langkah untuk menyediakan akaun perdagangan. Langkah yang pertama adalah kita mencari jumlah jualan. Yang kedua, cari jumlah belian. Dan yang ketiga adalah menyediakan akaun perdagangan secara lengkap sebegini. Itu sahaja daripada cikgu untuk hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.